Salam sejahtera. Selamat datang ke Lokakarya Siri Masyarakat Dana Kedewibahasaan Lee Kuan Yew. Saya Cikgu Aimuni Liana. Dan saya Cikgu Almi. Saya sudah berkecimpung dalam bidang pendidikan prasekolah selama 11 tahun. Saya pula sudah berkecimpung dalam pendidikan prasekolah dengan pengkhususan dalam Bahasa Melayu selama 7 tahun. Objektif kami untuk siri ini adalah untuk berkongsi cara-cara mencipta peluang penggunaan bahasa Melayu di rumah yang organik. Kami juga akan berkongsi strategi-strategi mengasah kemahiran lisan. Baiklah Cikgu Aimuni, boleh tak Cikgu kongsikan strategi Cikgu? Strategi pertama yang saya ingin kongsikan adalah cara bermain. Bermain secara terarah khususnya. Bermain ini adalah cara yang paling berkesan untuk kanak-kanak belajar kerana pengalaman yang kanak-kanak lalui pada waktu ini akan lebih kekal dan mereka akan lebih terkesan dengan apa yang mereka belajar. Bermain secara terarah meningkatkan keyakinan mereka untuk bertutur dengan selesa, berpeluang untuk berinteraksi secara aktif sekaligus memupuk rasa ingin tahu. Bermain ni, bila anak-anak ni sedang bermain, mereka sebenarnya memberikan tumpuan kepada permainan mereka dan dari itu ia dapat menguatkan daya fizikal dan kognitif dan juga meningkatkan kemahiran komunikasi. Melalui bermain, kanak-kanak diberikan peluang untuk meneroka dan belajar dalam persekitaran yang seronok dan ini boleh menimbulkan keyakinan dan juga minat kanak-kanak. Cikgu Aimuni, saya nak tanyakan, apakah cabaran Cikgu Aimuni untuk melibatkan anak-anak itu ke dalam aktiviti Bahasa Melayu? Ada. Bila kanak-kanak bermain, dia ada dua macam cara. Satu adalah bermain secara bebas. Apabila mereka bermain secara bebas, memang mereka sebenarnya bebas untuk berpeluang untuk berfikir secara kreatif, bebas untuk meneroka, tetapi tiada arahan yang khusus. Dan apabila tiada arahan yang khusus, persekitaran mungkin tidak akan jadi menyenangkan kerana mereka akan menimbulkan tingkah laku yang kurang baik. Dan setelah itu, dari itulah kita perlukan kawalan. Dan bila perlu kawalan, dari situ kita masukkan permainan secara terarah. Permainan secara terarah ni ada arahan yang khusus. Bila ada arahan yang khusus, ia akan merangsangkan pemikiran kanak-kanak. Saya setuju tu. Saya rasa kalau kita terlalu kawal, nanti anak-anak ni dia hilang minat. Hilang minat. Kalau terlalu bebas, mereka tidak terkawal. Jadi suam-suam sahaja. Betul cikgu. Dan bila mereka sebenarnya bermain secara terarah ini juga kan, mereka sebenarnya mengadaptasikan cara mereka berfikir. Yang macam tadi bila mereka bebas, mereka boleh lakukan apa saja yang mereka mahukan. Tetapi bila kita berikan arahan yang khusus, mereka harus berfikir secara mendalam. Bagaimana saya ingin mencapaikan objektif ini? Dan selagi itu mereka juga berpeluang untuk berinteraksi dan juga sambil itu dia akan memupuk rasa ingin tahu. Jadi sambil mereka membina sesuatu mungkinnya dengan Lego. Mereka suka bermain dengan Lego pada umur 6 tahun ke bawah ni. Bila mereka bermain, mereka sebenarnya ingin menanyakan sesuatu dan itulah adalah waktu yang sesuai untuk mereka bertanya. Dari itu juga kita dapat memperkenalkan perkataan dan memperluaskan bahasa kepada mereka. Dan bila kita sebenarnya bermain dengan mereka kan, kita sebenarnya boleh terapkan juga nilai-nilai murni seperti bermain secara bergilir, bermain dengan baik, berkongsi. Jadi permainan ni adalah cara yang terbaiklah untuk kanak-kanak belajar selain bahasa. Mereka juga dapat belajar nilai-nilai. Jadi sewaktu sedang, contohnya anak sedang bermain. Jadi sebagai ibu bapa, apakah yang saya harus tanyakan kepada anak-anak? Jadi dari situlah kita sebagai orang tua di sekeliling mereka, kita harus tanyakan soalan yang khusus. Bila kita tanyakan soalan yang khusus, kita dapat tahu di manakah daya pemikiran mereka. Jadi contohnya saya ada gambar ya di sini. Ini adalah permainan menggunakan block play. Dengan block play ni kami boleh lihat ya, anak-anak ni membina huruf. Jadi arahan yang khusus yang saya berikan adalah boleh bina huruf yang awak tahu, huruf A, huruf B. Dari situ mereka gunakan dan menyusunkan blok itu untuk membina huruf yang mereka telah pelajari. Setelah itu juga kita juga boleh mengambil blok ini untuk mengasingkan warna. Dari situ mereka boleh kenal warna, boleh kenal juga bentuk. Dan juga mereka boleh gunakan block play ini untuk
membina anggota badan. Jadi kita sambil itu bila mereka membina anggota badan, kita juga boleh memperkenalkan anggota badan, mata, hidung, mulut. Dari itu kita boleh kenalkan juga kosakata ini dengan mereka. Selain itu, bila kita sebagai seorang ibu bapa, kita harus juga bermain bersama mereka. Dari itu, saya ada terapkan gambar, saya sedang berbaring, cikgu. Dari situ, apa yang murid-murid sedang lakukan ialah mereka sedang mengukur saya. Mereka menggunakan blok itu untuk mengukur. Dan ini boleh jadikan permainan dengan saya, dengan anak murid, bagaimana mereka boleh padankan. Adakah saya tinggi ataupun kawan dia tinggi ataupun saya yang tinggi. Jadi bila kita bermain dengan kanak-kanak, ini adalah sesuatu persekitaran yang seronok. Saya juga ada turutkan warna di mana mereka gunakan patterning. Mereka menyusun blok-blok ni dengan warna biru, oranye, biru, oranye. Jadi mungkin apa ibu boleh lakukan ialah ibu boleh gunakan, okey, ibu akan membina turutan warna merah, biru, merah, biru. Awak pula bila kita bermain seperti ini dengan soalan ini, kanak-kanak sebenarnya sedang berfikir, dan dari situ kita dapat memahami pemahaman mereka. Dari mana adakah mereka memahami persoalan kami, ataupun haruskah kita ubah soalan itu untuk menjadi lebih ringkas, lebih senang untuk mereka fahami. Dan juga selain kosakata, kita juga boleh menerapkan sedikit mengira. Jadi kita nak kenalkan nombor kan, 1, 2, 3. Kadang-kadang mereka tak suka lihat nombor 1, 2, 3 dan mereka tak dapat mengenal pasti nombor. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah menggunakan kaedah bermain. Kita, okey, sekarang saya inginkan awak, ibu nak awak ambilkan ibu 5 blok. Ataupun ayah pula berikan ayah blok merah 3. Jadi mereka sambil tu mereka memahami warna, mereka dapat mengira, dan sambil itu ia adalah satu persekitaran yang sangat seronok untuk mereka belajar. Jadi cikgu, saya ingin tanyakan jugalah, adakah strategi yang cikgu ingin kongsikan? Baiklah, saya pula strateginya adalah bernyanyi. Mungkin sebab saya pun suka bernyanyi, dan saya rasa bernyanyi itu dapat menarik minat anak-anak dengan sendiri. Jadi lagu yang lazim yang didengar ialah The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. Jadi lagu ini kan selalu didengar oleh anak-anak kan. Jadi apa kata kita ubah suaikan lirik itu kepada bahasa Melayu. Jadi macam mana? Tayar bas berpusing-pusing, pusing-pusing, pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing keliling kota. Jadi selain dari itu, bila kita berulang-ulang seperti ini, saya pasti anak-anak pun akan asyik menyanyikan lagu ini. Dan pada mula mungkin rasa kekok, tapi lama-lama mereka akan rasa selesa untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Saya juga dapat lihat kan tadi Cikgu Almi menggunakan pergerakan. Yeah. Jadi saya rasa dengan pergerakan dengan bahasa tu mereka dapat mengikut. Mereka tahu makna tersebut seperti the door on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. Bila kita ubahkan kepada bahasa Melayu, pintu bas buka tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi mereka boleh lihat dan faham bahawa makna sama. Cuma bahasa yang digunakan berbeza. Inggeris dan bahasa Melayu. Dari sini kita memperluaskan minda mereka kepada dui bahasa dan mereka boleh memperluaskan konektif mereka. Sebab bila kita mendui bahasa, mereka tahu buka, open, tutup, close. Jadi memperluaskan dan menguatkan minda mereka. Cikgu, saya ingin tanyakan, cikgu ni suka bernyanyi. Tapi kalau untuk ibu bapa, mana mereka akan dapat cari lagu-lagu yang untuk nyanyikan kepada anak-anak mereka? Lazimnya saya gunakan lirik itu berkaitan dengan aktiviti tersebut. Jika saya perlukan anak-anak untuk simpan mainan, saya kata simpan, simpan, mari kita simpan. Jadi bila kita gunakan irama yang ringkas, kosakata yang ringkas tetapi berulang-ulang. Jadi kosakata tu sentiasa disebut dan mereka faham, simpan, mereka harus kumpul mainan simpan. Jadi mereka berulang-ulang simpan, simpan perkataan itu. Jadi mereka tahu simpan, clean up.
Selain itu cikgu, adakah tip-tip lain yang cikgu ingin kongsikan untuk ibu bapa mereka lagu sendiri selain perkataan yang singkat? Gunakan kosakata yang ringkas, jadi tak terkejutlah anak-anak tu kan. Apa ni perkataan yang besar yang seperti yang susahlah nak disebutkan. Yang kosakata yang ringkas seperti contoh nak gosok gigi. Jadi gosok gigi. Gosok gigi, mari kita gosok gigi. Jadi lihat sambil saya bernyanyi, saya juga menggunakan aksi. Jadi mereka tahu. Gosok gigi, mari kita gosok gigi. Gosok atas, gosok bawah, gosok kiri dan kanan. Jadi dengan ini juga saya sudah terapkan arahan kepada lirik lagu itu. Jadi anak-anak pun akan belajar atas, bawah, kiri dan kanan. Baiklah Cikgu Almi, saya ingin tanyakan, jikalau kanak-kanak ni malu untuk bernyanyi, adakah aktiviti lanjutan yang lain? Baiklah, untuk anak-anak murid saya, pada mulanya mereka dikenalkan kepada lagu-lagu rakyat. Jadi satu antaranya ialah Nenek Si Bongkok Tiga. Awak pernah dengar? Pernah, saya Boleh suka lagu nyanyi tak? tu. Boleh. Saya cuba. Nenek Si Bongkok Tiga, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja, cucu-cucu tak dapat lari. Nenek tua banyak sakti, sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena dia yang jadi. Jadi bila kita kenakan lagu ini, ia sebagai satu permainan juga ya. Sebab ibu bapa boleh pura-pura menjadi datuk atau nenek, sementara anak mereka pula boleh berlari atau sembunyi. Kan jadi ia menggalakkan satu permainan antara ibu bapa dan anak-anak. Jadi dari situ saya juga ada melakukan satu aktiviti bersama anak-anak murid saya. Di sini kita bincangkan melalui peta minda dahulu. Jadi melalui peta minda ini saya mendapatkan idea-idea dari anak-anak murid saya, cara apa yang mereka boleh bantu. Sebab projek ini adalah mengenai projek membantu. Jadi mereka berkongsikan bahawa mereka boleh membantu orang buta, mereka boleh menolak kerusi, pastikan kelas itu kemas. Lagi selain dari itu, mereka juga boleh mencapai untuk adik yang tidak sampai sesuatu, mereka boleh bantu. Dan mereka juga kata membantu belajar, mungkin mengajar rakan-rakan mereka. Membantu kawan mereka untuk belajar, baca. Ya, jadi saya menanyakan kepada mereka supaya pilih. Sebab sekarang mereka dah kongsi berbagai-bagai idea. Jadi untuk projek membantu ni hanya satu. Jadi nombor-nombor di peta minda itu adalah undian mereka. Jadi di sini mereka telah pilih membantu orang yang buta. Jadi dari orang yang buta, saya tanyakan kepada mereka, macam mana kita boleh bantu orang buta? Mereka berkongsikan, orang buta itu tidak boleh lihat cikgu. Jadi dengan itu kita harus bantunya. Kenapa? Sebab orang buta itu sakit. Sakit. Kenapa dia sakit? Sebab dia dilanggar kereta. Kereta tu kenapa? Sebab kereta itu laju. Lepas tu bagaimana? Mereka kata, orang buta tercampak dan ada yang lihat menelefon ambulan. Jadi ambulan pula datang. Jadi ini idea semua datang dari murid-murid. Saya tidak memberi langsung. Cikgu, saya kagum dengan pemikiran mereka. Mereka boleh lakarkan satu cerita. Sangat kreatif dan kan? Dan kreatif, inovatif. Jadi dari situ saya menanyakan, cerita awak ni ada watak-watak apa? Jadi mereka kata mesti ada orang buta. Orang buta itu ada tongkat dia kata. Dan mesti ada cermin mata. Mungkin itu yang mereka lihat kan. Jadi selain dari itu mesti ada 2 orang ambulan dan 1 kereta yang laju dan orang yang memegang telefon. Jadi bahan-bahan ni semua kita harus sediakan. Tapi sebelum itu untuk anak murid yang tidak tahu baca dengan lancar, saya galakkan mereka melukis. Jadi bila saya tulis ayatnya, mereka di papan tanda, papan tulis. Maaf. Jadi dengan itu mereka akan pilih
nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, lain-lain cerita, mereka akan lukis berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi mereka lebih faham. Dengan itu mereka ada kefahaman kepada ayat yang mereka tulis itu. Jadi mereka fahamlah keseluruhan cerita yang mereka reka. Saya ingin tanyakan, bila mereka sedang melukis, adakah cikgu berikan bahan rujukan? Tidak, mereka lukis dengan sendiri. Jadi ini imajinasi mereka dan mereka lakarkan kepada kertas. Jadi kita boleh lihat, dari lukisan tu kita boleh lihat, ini je orang butanya macam gini, ini keretanya, ini ambulan. Jadi dari situ, selepas kita sudah reka cerita itu, kita reka bahan-bahan untuk watak-watak yang mereka reka. Jadi di sini apakah bahan-bahan yang mereka rekakan, cikgu? Kita gunakan bahan kita semula. Jadi Mesra bahan alam. Betul. Jadi dengan itu mereka reka tongkat, mereka reka cermin mata, mereka reka ambulans dengan lambang salib tu, dengan tayar untuk kenderaan sebagai ambulan dan kereta, dan mereka reka telefon. Jadi di sini mereka juga belajar bekerjasama untuk pastikan bila lakonan nanti berjaya. Bahan-bahannya sudah bahan-bahan tersedia. semua dah tersedia. Jadi mereka boleh lakonkan. Jadi akhir sekali apabila bahan-bahan semua sudah siap, mereka boleh cuba lakonkan kepada bergili-gili, secara bergili-gili. Pada mulanya mereka agak malu. Jadi saya lah yang jadi tukang cerita. Jadi mereka cuba gerakkan sebagai pelakon-pelakon. Cikgu, seronok saya lihat mereka sedang bergila-gila untuk melakonkan peranan mereka. Tapi saya ingin tanyakan, jikalau kanak-kanak ini sedang berlakon, saya sudah berikan arahan dalam bahasa Melayu. Tapi kanak-kanak ni menjawab dalam bahasa Inggeris. Apa yang boleh saya lakukan, cikgu? Baiklah, untuk anak-anak murid saya yang mungkin belum yakin untuk berbual dalam bahasa Melayu, saya tidak mengingatkan mereka bahawa awak ni nak kena bual bahasa Melayu. Tidak. Saya hanya membalasnya dengan dalam bahasa Melayu. Jadi lambat laun mereka tahu yang dengan Cikgu Almi saya harus bual bahasa Melayu, dan kadang-kadang mereka cuba sedaya upaya untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab di sini saya bukan hanya ada pelajar yang Melayu, saya ada pelajar India. Jadi lihat bangsa lain pun boleh cuba bertutur dalam bahasa Melayu, kan? Okay. Baiklah, mungkin Cikgu Almi ni boleh kongsikan atau terangkan peranan ibu bapa untuk anak-anak. Baiklah, cikgu. Peranan orang keliling juga penting untuk memupuk kecakapan kanak-kanak untuk berdewasa. Para keluarga, ibu bapa ataupun adik-beradik digalakkan untuk turut serta apabila kanak-kanak bermain. Persekitaran adalah guru yang ketiga dalam pembelajaran kanak-kanak. Dengan adanya penglibatan aktif orang keliling, kanak-kanak akan lebih terdorong untuk berturut serta dalam permainan. Jadi bila mereka melihat ibu bapa mereka ada kesungguhan untuk bertutur dengan mereka bahasa Melayu, sikap yang ibu bapa tunjukkan ni akan jadi suri teladan untuk kanak-kanak. Harus positif. Betul, cikgu. Dari itu mereka juga akan terdorong untuk cuba. Jadi bila mereka lihat ibu bapa ni, mereka akan tahu, okey, saya boleh buat kesilapan, saya boleh bertanya. Dari itu kita akan membina persekitaran yang positif untuk mereka belajar. Dan bila ibu bapa bermain dengan kanak-kanak kan, mereka boleh kenalkan kosakata, mereka boleh kenalkan orang sekeliling, bahan-bahan di sekeliling mereka. Jadi bila mereka sering berbual, kanak-kanak ni akan interaktif dan mereka akan berfikir secara mendalam. Dari itu mereka akan lebih berkeyakinan untuk bertanya. Jadi kesungguhan ibu bapa akan juga mempengaruhi semangat kanak-kanak ni untuk belajar. Jadi bila kita bersungguh-sungguh, ibu bapa tu bersungguh-sungguh, kanak-kanak itu bersungguh-sungguh, secara berkeluarga kami juga boleh belajar dalam bahasa Melayu. Mungkin Cikgu Almi ni boleh kongsikan satu contoh, jadi ibu bapa boleh faham bagaimana? Baiklah, mungkin di sekeliling rumah ya, kita mahu kanak-kanak berjalan di dalam rumah. Dan kita ingin kenalkan bahan-bahan di dalam rumah. Misalnya sofa, televisyen,
kerusi. Jadi kita mahu kanak-kanak tu gunakan bahasa itu. Tapi bagaimana? Jadi kita harus buat perbualan kita ni seperti permainan. Okey, baiklah, ibu ingin awak duduk di kerusi warna biru. Jadi mereka boleh lari dan duduk. Jadi bila ada elemen seronok ni, mereka bermain. Sambil tu mereka pun berfikir, oh, apa tu? Mereka sedang mengasosiate. Mereka sedang, cikgu tolong. Mengasosiasi. Menghubung kaitkan. Okay. Mereka sedang menghubung kaitkan perkataan dengan barangan yang ada di rumah. Selain itu, jika ibu bapa ingin terapkan juga nilai-nilai seperti bergila-gila. Jika mereka ada adik-beradik, okey, abang pergi ke kerusi biru, adik ke kerusi ke sofa, dan kakak berdiri sebelah ibu. Dari itu mereka harus mendengar dengan teliti, memahami, dan juga mereka akan mengikut arahan itu. Dan jikalau mereka tidak dapat memahami, dari situlah kanak-kanak akan sebenarnya bertanya. Betul. Mereka bertanya, dari situ kita faham, oh, Biru. Biru tu apa? Kerusi. Dari situ itulah peranan kita sebagai ibu bapa untuk menunjukkan mereka, okey, biru tu mungkin mereka faham bahasa Inggeris ya. Kita boleh kata blue. Yang ini blue. Jadi sebagai ibu bapa kita harus mengajar mereka. Jangan bunuhkan semangat mereka. Jadi kita sering menggalak mereka. Betul. Saya rasa kalau secara positif, anak-anak akan lebih rasa tenang untuk mengetahui sesuatu baru. Sebab tiba-tiba sahaja kita nak mengajar mereka dalam bahasa Melayu, pasti mereka rasa pelik. Kenapa ni tiba-tiba ibu nak atau bapa nak saya berbual dalam bahasa Melayu? Betul. Pasti mereka akan rasa tidak mahulah, tidak ada minat. Jadi mungkin melalui permainan kita boleh cakap hitam seperti rambut, mungkin merah seperti gincu ibu ke kan? Berkaitan. Jadi mereka boleh macam ibu kan selalu pakai gincu warna merah. Jadi dari situ mereka kata merah. Jadi mereka dapat mengenal juga kosakata. Selain itu, bila kanak-kanak melihat kesungguhan ibu bapa, mungkin kanak-kanak tu akan tanyakan kepada ibu bapa soalan, tapi kita tidak dapat menjawab pada waktu itu. Dan kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mencari jawapannya. Jadi sikap yang kita tunjukkan kepada kanak-kanak ni, mereka juga akan terdorong. Oh, kalau saya tidak tahu sesuatu, saya akan cuba mencari jawapan. Jadi sikap yang seperti ini, kita tidak dapat mengajar, tapi kita harus tunjukkan dengan suri teladan kita. Betul. Jadi kalau kita tunjuk yang sebenarnya ibu dan bapa pun sedang bergiat-giat untuk berbual dalam bahasa Melayu. Jadi kita pun cuba nak belajar kosakata yang baharu. Jadi di mana kita boleh cari? Kalau tidak tahu, Google boleh cuba kan? Ataupun YouTube, ataupun di sekeliling mereka. Jadi dari itu kita ingin terapkan nilai di mana mereka sering bertanya, sering berkomunikasi dan juga sering mencuba. Jadi sama-sama belajar. Belajar, betul cikgu. Jadi cikgu ada lain yang cikgu ingin tambahkan? Baiklah, saya ada saranan untuk ibu bapa. Sebagai ibu bapa, saya ingin beritahu bahawa kita tidak harus rasa malu atau janggal sebab anak-anak ni sendiri akan melihat bila ibu bapa sungguh-sungguh untuk belajar sesuatu baharu, mereka pun akan rasa tempiasnya dan mereka pun juga akan berusaha juga untuk belajar sesuatu baharu. Jadi apa kata untuk anak-anak kita, ayolah kita berbahasa Melayu. Saya juga ingin tambahkan kata-kata perangsang. Teruskan berusaha dan jangan putus asa. Baiklah Cikgu Almi, saya akan akhiri sesi ini dengan seranggap pantun. Wah. Kanak-kanak main kejar-kejar. Rasa gembira main bersama. Bahasa Melayu bukanlah sukar. Teruskan usaha, jangan putus asa. Baiklah, di sini kita ingin mengucapkan Selamat maju jaya.